Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada murid-murid sekalian. Apa khabar semua? Saya harap anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Untuk hari ini, kita akan belajar berkaitan dengan mata pelajaran ibadat untuk darjah 4. Di mana kita akan sambung apa yang kita dah belajar daripada sekolah, iaitu berkaitan dengan wuduk. Semasa anda semua berada di sekolah, kita dah belajar apakah dia pengertian wuduk dari segi bahasa maupun istilah. Dan juga kita dah belajar apakah dia rukun-rukun wuduk yang anda semua kena tahu. Jadi sekiranya murid-murid masih lagi tidak faham berkaitan dengan pengertian wuduk dan juga rukun-rukun wuduk, boleh rujuk kepada kitab ibadat darjah 4 pada muka surat 15. Untuk hari ini, kita akan belajar berkaitan dengan perkara-perkara sunat wuduk, iaitu apa yang Rasulullah SAW telah lakukan dalam ketika melakukan wuduk. Jadi kita akan belajar berkaitan dengan itu, iaitu pada muka surat 20 sehingga pada muka surat 23 daripada kitab ibadat darjah 4. Baiklah murid-murid, untuk hari ini kita akan belajar berkaitan dengan perkara-perkara sunat ketika kita hendak berwuduk. Maksudnya, apakah yang kita boleh buat ketika kita sedang dalam melakukan wuduk. Perkara sunat wuduk ini bermaksud apa yang Rasulullah SAW lakukan ketika dalam wuduk boleh jadi ikutan kepada kita semua. Iaitu di dalam perkara sunat wuduk ada 11 Ustaz telah letakkan di dalam ini. Okey, kita akan tengok bersama-sama, kita akan tengok satu persatu apakah dia perkara-perkara sunat tersebut. Yang pertama adalah disunatkan untuk kita untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan bismillahirrahmanirrahim di awal membasuh dua tangan. Jadi maksudnya sebelum kita nak membasuh dua tangan, disunatkan untuk kita membaca a'udzubillah dan juga bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau sekiranya kita terlupa membacanya, bolehlah dibaca ketika teringat dengan syarat belum selesai. Maksudnya kalau anda terlupa membaca dua lafaz ini tersebut, kalau sekiranya anda teringat ketika awak sedang dalam melakukan wuduk, boleh niat di dalam hati. Okey. Tapi kalau awak baru teringat tapi bila awak dah selesai wuduk, tak menjadi masalah sebab ia berada dalam perkara sunat wuduk. Yang kedua adalah disunatkan untuk kita membasuh kedua-dua tapak tangan hingga ke pergelangan tangan. Maksudnya selepas kita membaca lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan juga bismillahirrahmanirrahim, disunatkan untuk kita basuh dua tapak tangan sehingga ke pergelangan tangan. Tujuannya apa? Tujuan untuk membersihkan tangan kita daripada segala kekotoran. Tak kisahlah kekotoran daripada kita gunakan tangan kita untuk makan makanan kita ke, ataupun kita guna tangan untuk melakukan kerja-kerja yang kotor. Kita disunatkan untuk membasuh kedua-dua tapak tangan ketika kita hendak berwuduk. Yang ketiga adalah disunatkan untuk kita berkumur-kumur selepas membasuh dua tapak tangan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membersihkan apa yang di dalam mulut kita daripada segala sisa-sisa makanan maupun apa yang telah kita rasa daripada bekas minuman kita. Tak kisahlah kita minum air manis ke, air yang pahit ke, ataupun air yang masam-masam. Itulah tujuan kita berkumur-kumur ketika kita dalam wuduk, untuk menghilangkan rasa dan juga makan kita lah, apa yang di dalam mulut kita. Okey. Yang keempat adalah istinsyak. Istinsyak ini adalah menyedut air ke dalam hidung. Jadi disunatkan kepada kita untuk memasukkan air ke dalam hidung. Dengan tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memudahkan kita untuk bernafas dan juga membaca bacaan ayat-ayat suci ataupun zikir ketika kita melakukan ibadah.
Contoh seperti solat, membaca Al-Quran dan sebagainya. Yang kelima adalah disunatkan untuk kita untuk menyapu keseluruhan kepala. Jadi di dalam rukun wuduk kita diwajibkan untuk membasuh sebahagian daripada kepala kita. Tetapi dalam sunat kita boleh membasuh keseluruhan kepala. Ada sesetengah pendapat menyatakan boleh membasuh keseluruhan kepala daripada bahagian kepala sehinggalah ke belakang rambut kita. Itu pun dibolehkan. Yang keenam, disunatkan untuk kita menyapu keseluruhan telinga kiri dan kanan. Jadi kita disunatkan untuk membasuh telinga kita daripada kanan dan kiri secara serentak. Itulah yang sebaik-baiknya, iaitu bila kita nak membasuh telinga, kita basuh telinga secara serentak di kanan dan di kiri telinga kita. Yang ketujuh adalah disunatkan kita untuk menyelati janggut, terutamanya bagi pihak lelaki. Sekiranya anda ada mempunyai janggut, disunatkan kita untuk menyelati janggut ketika pada waktu kita hendak membasuh muka. Ketika kita membasuh muka dan sekiranya kita ada janggut, disunatkan kita untuk menyelati janggut. Kita akan basuhkan janggut kita. Pastikan air wuduk kita sampai pada kulit daripada janggut itu tersebut. Yang ke-8, disunatkan kita untuk menyelati semua anak jari tangan dan juga kaki. Bermaksud kita disunatkan untuk membasuh celah-celah jari jemari kita dan juga kaki kita sekiranya mampu. Sekiranya tak mampu, tidak digalakkan untuk kita menyelati celah-celahan anak jari tangan dan kaki kita tersebut. Yang ke-9, disunatkan kita untuk mendahului tangan dan kaki dengan langkah kanan. Jadi maksudnya sekiranya kita nak membasuh tangan dan juga kaki, disunatkan kita untuk bermula dengan langkah kanan dahulu. Jadi bermaksudnya sekiranya kita nak membasuh tangan, kita mulakan dengan tangan kanan. Sekiranya kita nak membasuh kaki, kita mulakan dengan kaki kiri, kaki kanan. Okey. Yang ke-10 adalah sekiranya kita pada masa kita membasuh anggota wuduk, disunatkan kita melakukan sebanyak 3 kali. Jadi apabila kita membasuh anggota badan kita, daripada membasuh muka sampai kita membasuh kaki kita, mestilah dilakukan sekurang-kurangnya 3 kali. Sekiranya kita melakukan lebih daripada 3 kali secara tidak sengaja, adalah dimaafkan. Tetapi sekiranya kita melakukan dengan sengaja, kita melakukan lebih daripada 3 kali, boleh jatuh makruh. Jadi kita lakukan membasuh anggota wuduk sekurang-kurangnya sebanyak 3 kali sahaja. Dia yang ke-11 adalah mualah, iaitu kita disunatkan untuk melakukan wuduk secara berturut-turut. Maksud berturut-turut di sini adalah tidak boleh berlaku perceraian yang lama antara dua anggota atau antara bilangan basuhan atau antara beberapa suku anggota yang sama. Senang cerita, bila awak tengah tengah melakukan wuduk, pastikan tak ada waktu tertangguh-tangguh. Bila awak sedang melakukan waktu wuduk, terus lakukan wuduk tanpa ada tangguhan. Contoh, apabila awak sedang membasuh wuduk, tiba-tiba awak tertangguh-tangguh sebab awak berbual-bual dengan kawan awak. Itu tidak boleh. Jadi disunatkan untuk kita bila kita ambil wuduk, terus ambil wuduk. Tak ada jangan ambil masa untuk ambil masa awak ambil wuduk, awak sempat lagi bual-bual dengan kawan awak, sempat lagi makan minum dan sebagainya. Nauzubillah min zalik. Pastikan bila kita ambil air wuduk, tidak ada waktu yang tertangguh-tangguh. Terus buat. Okey. Jadi itu saja berkaitan dengan perkara-perkara sunat ketika kita hendak berwuduk. Jadi untuk kerja sekolah, sila buat nota perkara sunat wuduk di dalam buku tulis nota.
Maksudnya awak kena buat tajuk perkara sunat wudu dan awak kena buat ke semua 11 daripada perkara sunat tersebut. Okey? Jadi itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.